خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi dan ahli jabatan kuasa dan imam dan bilal, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk kesekian kalinya, dan pada malam ini adalah ganti kepada malam Ahad lusa, sebab malam Ahad lusa ini saya tidak dapat hadir dan digantikan dengan malam ni lah. Kebetulan minggu ni adalah minggu yang kelima. Tuan-tuan sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, dalam bicara kita yang lalu kita masih membicarakan tentang uqubat tarikis salah, yaitu siksaan orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Siksaan orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang berarti dia meninggalkan tanggungjawab dia kepada Allah yang pertama. Kalau Allah tetapkan bangun di pagi hari itu kita ada sembahyang, namanya sembahyang subuh. Haiwan yang lain daripada kita pun bangun juga pagi. Mana ada binatang kita tengok di pagi hari dia tidur, tak ada. Malaikat dia bangun juga macam kita, cuma berbeza dia bangun dengan kita bangun ni bezalah. Sebab kita bangun terus masuk bilik air, ambil wuduk dan salat. Kita sembah Allah Ta'ala dalam keadaan masih tak buat kerja lagi, tak mandi lagi, tak pakai baju yang elok, nak pergi kerja lagi, tak sarapan lagi, tapi kita dah bangun, terus kita sembah Allah Ta'ala. Tetapi berbeza pula dengan binatang. Dia bangun di pagi hari. Apa yang dia buat?
yang dia buatnya ialah pertama sekali dia nak kena cari apa yang boleh diisi ke temboloknya, apa yang boleh diisi ke dalam perutnya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini berbeza haiwan yang namanya binatang dan haiwan yang namanya manusia. Tapi kalau manusia ni dia bangun di pagi hari, dia fikirkan apa yang aku nak isi ke tembolok aku, tak maulah nak sebut, tapi macam itulah keadaannya. Sebutkan orang kata, "Ustaz kata ke kami, ke haiwan?" Tidak. Tapi kata kepada orang-orang yang dia bangun di pagi hari, yang dia cari apa aku nak makan, apa aku nak minum, dia tak semua Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dipanggil kamilul insan. Saya sebut dah pada kuliah yang lalu bahawa manusia ini boleh mencapai ke tahap kamilul insan. Apa dia kamilul insan? Manusia yang sempurna. Bagaimana manusia itu boleh menjadi sempurna? Manusia ini dia sempurna hidupnya bila dia mengikut jadual-jadual hidupnya. Kita nak berjaya atas dunia, kita ikutlah jadual-jadual yang ditetapkan di atas dunia. Kena masuk tadika, kena masuk sekolah rendah, kena masuk selepas itu sekolah menengah, masuk belajar tambahan lagi ataupun kita kerja, kemudian belajar lagi selagi kita mampu, maka selepas itu kita akan melihat kita berjaya, insya-Allah. Biasanya jadual ini kalau kita ikut bersungguh-sungguh berjaya, insya-Allah, senanglah. Maka begitulah kita dengan Allah Ta'ala, nak menjadi insan yang sempurna di sisi Allah. Maka seseorang itu mestilah mengikut jadual yang ditetapkan oleh Allah. Kita bincang dah bab jadual dalam bulan yang lepas, dalam minggu-minggu yang lepas. Jadual Allah Ta'ala ini yang pertamanya sembahyang yang Allah ciptakan setiap hari. Jadual dalam masa seminggu Allah ciptakan sembahyang Jumaat. Ni macam hari ni pergi sembahyang Jumaat, orang lelaki dia pergi, orang perempuan tak payah pergi. Kenapa? Allah nak ajar orang lelaki yang macam kita ni jadi pemimpin kepada masyarakat rumah dia. Barulah rumah tangga tak porak-poranda, barulah anak-anak ni jadi soleh. Kenapa? Kerana bila kita bawa dan bila kita memahami isi khutbah, kita balik ke rumah dan kita cerita pada anak isteri, baru betul. Sebab tu kadang-kadang berlaku rumah tangga kita ini rosak bukan kerana apa? Kerana sembahyang Jumaat itu dia tidak memahami apa falsafahnya. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan pada orang lelaki? Maka begitu juga dengan orang perempuan yang ada di rumah. Bila dia dengar sahaja, oh, Jumaat ni sebenarnya Allah nak ajar orang lelaki supaya menjadi pemimpin. Maka orang isteri yang ada di rumah, bila suami balik, dia tanya. Kadang-kadang tanya yang lain, abang tak bawa pisang buat tadi. Kata di masjid banyak sangat, bawa dah, letaklah di bawah meja, lupa dah pula. Minggu depan isteri tanya, oh letak dah bawah meja, lupa. Kali ketiga rupanya bawah meja penuh dah bola. Kenapa? Tu isteri minta pisang, patutnya tanya si suami tu, apa yang Tok Khatib sebut, apa yang Tok Imam sebut di khutbah tadi. Suami dia akan jawab, Tok Imam ni dia cerita tentang keluarga yang baik. Tok Imam mesti dia cerita sesuatu, tambah-tambah Tok Imam yang berada di qaryah tuan-tuan ini, kebanyakannya Tok Imam yang lebih memahami hidup masyarakat. Bermakna kalau Tok Imam ni dia memahami keadaan masyarakat dan kecurian di dalam kampung dia, di dalam taman dia, insya-Allah akan selesai. Syaratnya mestilah Tok Imam tu henti kan? Oh, tahu ini masalah masyarakat. Baik, dalam masalah masyarakat ini diceritakan dalam khutbah, insya-Allah sekurang-kurangnya tak kita kata 100% selesai, tapi sekurang-kurangnya 70% itu insya-Allah selesai. Kenapa disebut dia halayak ramai? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak memahami falsafah yang dikatakan salat Jumaat. Maka begitu juga dengan persoalan puasa, persoalan haji, persoalan zakat. Semua ini jadual-jadual daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, kata Nabi,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal muslimi wal munafiqi illa tarakus salat. Fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran." Nabi sebut, tiada berbeza Islam dan munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan jika ditinggalkan pada hal mungkar akan wajibnya adalah orang itu kafir, na'udzubillah minha. Ada dua perkara yang disebut oleh Nabi. Yang pertamanya, Nabi sebut tentang Islam dan munafik. Yang keduanya, Nabi sebut tentang Islam dan kafir. Siapa orang munafik? Siapa yang Islam? Orang yang Islam, orang yang menunaikan salat. Dan orang yang munafik ni, dia Islam tetapi tidak menunaikan salat. Dan satu lagi, orang yang menolak salat ni, orang yang menolak kewajipan salat, bagi dia tak ada salat ni. Salat dia mengarut, boleh menyusahkan hidup dia, banyak lagi kerja dia nak buat di rumah. Maka orang ini, yang Islam tadi ni, asalnya dia sudah menjadi kafir. Kafir bagaimana? Kafir di sisi Allah Ta'ala. Janganlah bila dia mati dan pergi tanam di kubur orang Kristian pula, tidak, dia kafir di sisi Allah Ta'ala. Kafir di sisi Allah Ta'ala ikut hukum, dia tak masuk syurga, tak masuk dalam syurga. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Islam, orang Islam ni boleh jadi munafik? Dia Islam, dia tahu kewajipan sembahyang, tapi dia tak kuat untuk berhadapan dengan kewajipan sembahyang. Maka akhirnya dia menjadi munafik. Dia tahu bahawa puasa ni wajib, tapi dia tak mampu untuk berpuasa, sedangkan dia mampu untuk buat kerja-kerja yang lain. Puasa tak larat. Sebab tu bila hari pertama puasa, tengoklah Ramadan nanti hari pertama puasa. Kita di Malaysia ni kira Ramadan ni hari pertama cuti. Cuti lah, dibagi kerajaan cuti. Kerajaan bagi cuti. Kita tengok hari pertama cuti, tidur sampai asar. Lepas asar tu cuba tengok di mana paling banyak? Di pasar Ramadan, penuh dengan orang. Bawa tik tu kira boleh beli, bukan setakat kuih, dengan kan-kan jual kuih boleh beli. Tu nak cerita ni. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, kenapa manusia ini dia Muslim tapi jatuh ke dalam sifat munafik? Dia tahu kata kewajipan sembahyang, tapi dia tak mampu untuk buat. Sedangkan dia tahu berbanding dengan kerja, sembahyang ni masa yang cukup ringkas. Paling ringkas sembahyang maghrib, sembahyang subuh lah 2 rakaat. Kalau isteri kita masuk bilik air, kita bawa akad takbir, isteri kita keluar, kita dah tidur lagi, dah atas kaki. Dia nak cerita punya lah cepat dan pendek yang subuh. Nak panjang sikit, Aisyah lah sikit je. Tapi ramai manusia yang tak mampu untuk sembahyang dan tak mampu untuk menyelesaikan tanggungjawab dia, pokok sembahyang-sembahyang yang dia pernah tinggal. Kenapa? Persoalan ni menjadi persoalan besar kepada kita manusia dan malaikat. Apa dia? Kerana kita terpaksa berhadapan dengan nafsu. Kita terpaksa berhadapan dengan nafsu. Yang kedua, kita tak mampu. Yang kerana apa? Kerana kita tak pernah berdoa pada Allah Ta'ala. Itu je. Dua benda je. Yang pertama, tak mampu untuk berhadapan dengan nafsu. Nafsu ni mengikut kehendak kita. Kalau besar kehendak kita, kata ulama, besarlah nafsu. Tapi kalau kehendak kita ini, kita cuba lawan, kecilkan dia, kecilkan kehendak kita. Tak mau sangat dengan benda-benda yang ada di sekeliling. Boleh ambil sekadar sahaja. Yang lebihnya kita berikan kepada agama ataupun berikan kepada Allah Ta'ala. Maka kecillah nafsu kita. Sebab tu bila kita puasa, cuba tengok bila kita puasa, kehendak-kehendak zahir kita jadi kecil. Tengok TV tak larat. Tengok TV, Allah, kecil. Nak ngata orang tak larat, nak ngata TV ni jadi kering. Ada kecil dah kehendak nafsu. Kan? Nak berjalan pergi pasar raya sampai 4-5 jam, isteri kita nak pergi pasar raya, tak ada. Dia pergi pun tengok hat masa dia kata tak boleh nak balik. Nak balik dah. Kenapa nak balik cepat? Sebab itu kehendak nafsu dia jadi kecil.
Maka nafsu tadi bila sampai Ramadan kecil lah kehendak-kehendak dia, dan dia juga kecil lah. Yang duduk dalam badan kita tu kecil. Cuba tengok, bila time buka puasa, kehendak nafsu menjadi besar kali. Itu yang beli sampai tengah-tengah. Beli RM100. Air itu saja RM20. RM20 baru 10 jenis. Merah, biru, hijau, kuning, sama aja rasa dia. Sama aja rasa dia. Kadang-kadang air nampak warna putih, beli juga. Tak tahu kata air kosong, beli. Beli kuih, beli nasi. Nasi ni macam-macam nasi sekarang ni. Nasi Arab, nasi Maggi, macam-macam nasi beli. Betul, kuih yang kita tak pernah tengok di bulan Ramadan ada. Tambah-tambah kalau buat kuih cucuk cempedak lah, sedap. Cuba tengok kehendak kita. Bukan waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa kehendak kita cukup kuat. Tapi adakah semua air yang kita beli, semua kuih yang kita beli, semua nasi yang kita beli, kita hentam semua? Tak ada. Kita minum air 2 gelas je, habis tinggi 4 gelas je. Pokok air. Habis dia yang berbatu, siapa nak makan? Itulah nafsu. Tengok, dia punya pembentukan, dia mengikut kehendak kita. Kehendak kita besar itulah nafsu. Beli macam-macam jenis nasi, makan aja kuih 4 biji. Kenyang. Tak sempat nak makan nasi ulam. Tak sempat nak makan nasi kerabu. Tak sempat nak makan bubur lagi. Tak sempat. Sebab apa tak sempat? Sebab yang beli tadi ni bukan kerana nak makan, tapi kerana nafsu. Kerana nafsu. Sebab itu bila sampai ke bulan Ramadan, kehendak nafsu ni besar. Berapa ramai orang yang sanggup berhutang kerana nak hidup ceria, katanya dalam bulan Ramadan. Ceria ni apa? Hidup, makan, senang. Hari raya banyak kuih raya. Akhirnya apa yang berlaku? Membazir. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab itulah sembahyang ini kenapa tak boleh nak dilakukan oleh manusia walaupun sembahyang ni mudah. Mana senang tuan-tuan sembahyang ni dengan nak pergi ke pasar? Oh ya, sembahyang senang. Pakai kain mereka, pakai baju, kadang-kadang baju pun tak berhutang. Baju tak berhutang, nak susah sikit takut nak kena berdiri. Itu pun larang. Kalau berdiri, tak larang berdiri, hidup je lah. Berbeza dengan nak pergi pasar malam. Pasar malam pergi kosong, balik tu ni jari kita di 10 jari ni semua dibibit dengan makanan. Berat. Duit pun habis. Berbeza dengan datang ke masjid kerana solat. Sebab itulah, sebab apa berlaku ramai manusia yang tak boleh untuk bersolat kerana nafsu dia yang tebal. Sebab itulah bila malaikat Allah nak buat manusia, Allah nak ciptakan manusia, malaikat kata nak bagi rosak lagi ke muka bumi ni, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, nak bagi rosak lagi ke muka bumi. Malaikat tanya Allah Ta'ala, sebab apa? Manusia ni banyak nafsu. Dunia yang ada di depan kita ni, Masya Allah, siapa yang tak nak? Semua orang nak, dan semuanya dicari. Bahkan umur dah meningkat pun masih kejar dengan dunia. Dia tahu tak bahawa dunia tu tak boleh bawa ke alam kematian, tak boleh bawa ke alam umur. Dia tahu. Tapi cara cari, cara kerja tu rasa-rasa macam nak boleh hidup 1000 tahun. Macam nak boleh hidup 1000 tahun. Dia kata, wah, aku bukan sakit apa. Lain lah orang yang sakit. Aku tak sakit apa. Jangan. Berapa ramai dah orang tak sakit nanti. Allah yarham. Siapa? Allah yarham Abdullah Syih. Tengah menyanyi ni sihat lah. Mana ada orang tak sihat, tak ada menyanyi. Nari lagi. Apa? Siapa lagi? Apa lagi? Ni, Jim Samsudin. Terbaru ni saya tengok dalam TV. Sihat badannya, sihat, tapi kepala dia ni tak boleh fikir. Jam.
Tak boleh fikir dah. Kadang-kadang dia bercakap pun tak tahu cakap apa. Nampak sihat, tapi rupanya tak sihat. Semua orang tahu kata bila dah mati dia takkan berpatah balik. Tapi kenapa dia nak juga dengan dunia sebab nafsu? Sebab itulah malaikat dia dah tahu dah bila Allah Ta'ala nak buat aja makhluk lain daripada mereka ni baik. Lain daripada mereka kata qalu ataj'alu fiha. Agak-agak nak dia rosak lagi dalam muka bumi. Tinggal Allah kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tak tahu tapi aku lebih mengetahui. Sebab tu bila malaikat komplain begitu, maka Allah beri kepada dua orang malaikat Harut dan Marut. Apa dia? Nafsu syahwat diberikan kepada mereka. Bila bagi dia ke mereka, turun bawa ke dunia, yang pertama lapar. Bila lapar makan. Bila dah makan dah agak minum air. Bila dah minum air letih tertidur. Bila tertidur bangun daripada tidur nampak perempuan lalu depan. Ikut perempuan tu sampai ke rumah dia. Duduk di rumah perempuan tersebut. Ini Allah nak bagi rasa. Bila duduk di rumah perempuan tersebut lama kelamaan, oh mana nak tahan. Perempuan tadi ajak minum arak, ajak berzina dengan dia, tak sekali minum arak dan berzina. Hancur. Malaikat pun hancur bila ada nafsu. Bila ada nafsu, malaikat pun hancur. Tetapi manusia ni yang Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan manusia lebih daripada apa yang ada di langit dan ada di bumi. Bila manusia ni dapat bertakwa kepada Allah Ta'ala, bila manusia ni boleh lawan dengan nafsu dia. Oh, sebab tu Imam Ghazali sebut nak dapat takwa. Takwa ni apa? Apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang tinggal. Nak dapat takwa ni bukan senang. Bukan nak dapat takwa ni senang-senang aja pergi pasar raya beli tokwa jadi takwa. Tak jadi. Bukan boleh beli. Takwa ni yang pertama kena ada ilmu. Kena belajar ilmu. Ni yang datang belajar ilmu ni kan nak dapat takwa. Kalau setakat bercakap takwa Islam, ilmu tak belajar, orang tak dapat. Tengok ada tepung nak makan ikan lipat, tepung pun tak buat apa, tak goreng apa pun, tak bancuh pun tidak, dia sebut jadi nak makan ikan lipat, memang tak boleh makan. Sekurang-kurangnya nak kena ada ilmu. Oh, kalipak ni dibuat daripada tepung. Oh, takut kalipak tu dibuat daripada susu. Oh, tidak. Kena yakin dan kena beramal bila dah ada ilmu. Kemudian yang ketiga, kena yakin. Bila dah ada ilmu, yakin dengan Allah Ta'ala. Sungguhlah, betul lah apa yang Allah kata. Yakin lah tu. Yang kita dah kata betul lah. Yang Allah tu kata macam ni dalam Quran, Nabi tu kata betul lah, kata di akhir zaman ramai manusia yang jahil-jahil. Betul lah, yakin lah tu. Bagaimana kita yakin lah tu? Betul lah, selama saya duduk sembahyang ni, saya bangun sembahyang malam, Allah bagi ni kemudahan-kemudahan dalam hidup saya. Betul lah, itulah yakin. Bukan yang kita kata yakin nak kena pejam mata. Oh yakin, dah belum tentu. Belum tentu. Yakin ni apa yang Allah sebut betul lah. Aku rasa aku duduk bersedekah ni, aku rasa sungguh dah. Kata Allah beri lagi harta aku masih bertambah lagi. Sungguh lah, yakin betul. Kemudian Imam Ghazali sebut nak dapat takwa macam tu juga, nak lawan dengan, nak dapat sembahyang, nak lawan dengan nafsu. Macam tu lah, mesti ada ilmu, beramal, yakin. Yang keempat, istiqamah. Apa dia istiqamah? Konsisten. Sembahyang sebulan, tinggal pun sebulan. Sembahyang waktu senang, waktu tak senang tak sembahyang. Kalau saya bahasa Perdi, sembahyang waktu dan. Sembahyang ni ada 5 waktu. Ada satu waktu dipanggil waktu dan. Waktu dan itu waktu sempat ni. Waktu tak sempat tak sembahyang. Bermakna tak istiqamah. Susah kan? Macam mana lah keadaan kita, mesti sembahyang. Saya sakit, Ustaz, sembahyang duduk. Saya tak boleh duduk, sembahyang bangun. Tak boleh bangun, pakailah mata. Mata pun tak boleh pakai niat. Duduk.
Kita ni tak payah nak pakai mata, kadang-kadang sakit kepala lutut pun tak datang sembahyang kan? Tu nak dapat takwa. Kemudian yang seterusnya disebut oleh Imam Ghazali ni, mujahadatun nafsi, mesti lawan kehendak-kehendak dalaman nafsu kita. Nafsu kita yang ajak, tak payahlah pergi sembahyang esok. Itu yang esok tu kita ambil. Tak apalah, tak payah pergi malam ni hujan. Kita pergi malam esok lah. Tu yang tak bagi buat baik, itulah nafsu. Ni kehendak ni, tuan-tuan ada, saya pun ada. Tuan-tuan ingat senang saya nak datang ke KL selalu. Oh, bukan dia. Nafsu dia letak pada depan letih. Tuan-tuan, dia letak di depan ni, kau nak pergi KL, letih. Tak usah takut kan dalam perjalanan baik, aksiden kereta api, aksiden kapal terbang pun jatuh pun jangan main. Bawa-bawa ni di Sarawak, naik boat, naik ferry pun tenggelam. Sujuk. Jangan main-main dah. Ni semua bila kita nak buat baik, dia datang aja. Kalau duduk di rumah kan baik, seronok, bilik tidur ada aircon, bangun pagi elok lah, semua isteri siapkan makan. Kalau duduk seorang-seorang di KL boleh buat apa? Peluk bantai je lah. Gagal bantai. Biasa kalau duduk di rumah gagal, isteri okey je tu. Gagal bantai, mana nak tahan? Ni semua kehendak-kehendak nafsu ditekan dengan kita, tak boleh pergi. Dan saya ingat senang nak naik bas. Bukan dia. Ni tidur macam ni daripada pukul 10 sampai 5 pagi. Ya Allah, tak tahulah bangun-bangun. Allah, nak berkerok pun tak boleh tuan-tuan. Tapi ni nafsu dia tak payah pergi lah. Macam kita lah tuan-tuan, bukan jauh mana pun. Malah esok. Malam ni hujan lah. Dia orang tahu hujan ni kalau kena hujan agak mati kan tuan-tuan? Tak mati. Tapi dah kerana kehendak nafsu, sebab tu mujahadatun nafsi itu kena ada. Apa dia mujahadatun nafsi? Bila nafsu kata tak payah pergi juga tuan-tuan. Siap tanya lagi, esok ada bulan subuh haji mohon. Tanya lagi, sebab apa? Nak lawan dengan nafsu. Kadang-kadang kita pegang duit nak bubuh dalam tabung. Kita tengok dalam tabung, kita tengok orang lalu tabung, tak ada siapa bubuh. Kita pernah ambil duit, ada RM2. Kita katakan aku bubuh RM2, dia pun tak bubuh langsung. Biar aku bubuh sehari je kan. Kenapa kita bubuh sehari je kan? Kenapa disebut lebih aku bubuh sehari sedangkan kita ada RM2? Yang tak bagi bubuh tu nafsu. Dia bagi juga, tapi bagi sikit dia. Sikit. Patutnya kalau kita bubuh RM2, kita lawan dengan nafsu. Kita dah boleh lawan dengan nafsu. Dia kata imam tu. Tu. Sebab tu bila kita nak sembahyang sunat, Ismail lah sembahyang sunat. Nafsu sebut, ada sembahyang tadi duduk berjalan. Bila dia sebut itu bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Bila dia kata cukup dah 2, bangun sembahyang 4 rakaat. Yang dikatakan lawan nafsu. Bukan lawan nafsu ni pejam. Lawan. Tak, bukan. Itu bukan yang dikatakan lawan nafsu. Itu kita kalah dengan nafsu. Kemudian yang terakhirnya doa panjatkan kepada Allah Ta'ala. Di antara doa yang boleh diamalkan, Nabi pun mengamalkan doa ini, diberikan kepada para sahabat. Doa yang berbunyi, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ini saya sebut 2-3 kali. InsyaAllah nanti Ramadan nanti saya nak ajar tuan-tuan hafal doa ni. Nah, kalau tak sampai Ramadan dia nak hafal itu dia lambat dah sikit, maklumlah makan macam-macam. Tengok posting pula. Bulan biasa, kalau bulan Ramadan ni kita punya nafsu dikawal, maksiat kita pun terkawal. Tak tengok sangat benda-benda yang mengarut. Dia dah letih, tidur daripada pagi sampai ke petang. InsyaAllah, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku dan jangan susahkan. Yang pertama, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, kalau aku boleh buat sesuatu kebaikan, jadikanlah kebaikan itu sampai habis. Aku buat kebaikan itu sampai habis. Biasanya kadang-kadang kita buat kebaikan hangat tak ayam. Tahu hangat tak ayam?
Angat teh ayam ni Ramadan kan. Waktu time Maulid Nabi kita buat kebaikan, lain tak buat dah. Datang sembahyang di surau ni, bila kita ditimpa susah datang sembahyang punya panjang. Bila habis ada susah 2-3 bulan, lupa kita kepada Allah Ta'ala. Memang kebaikan kita tak boleh nak konsisten. Kita kesian, kasih pada isteri itu hanya hari-hari tertentu sahaja. Kasih pada anak-anak hanya hari-hari tertentu sahaja. Kita pegang janji ini, kalau kita pegang janji masa-masa yang tertentu sahaja, kita jadi baik. Waktu bulan ngelok, waktu bulan mengambang, kita pun jadi rimau. Orang sebut ni hari ni kalau di bulan mengambang mesti macam rimau. Tak payahlah pergi minta apa-apa kat dia, tak payah pergi cadang apa, tak kira sembuh engkau ya. Mana kebaikan kita ini terhad. Sebab itulah kita nak minta pada Allah, yang benda susah disenangkan, jangan disusah-susahkan dalam hidup kita. Nak minta Allah senangkan kita supaya dapat bersolat, nak lawan dengan nafsu ni. Yang kedua, bila boleh buat kebaikan, buat berterusan, jangan tinggalkan kebaikan. Buat kebaikan hanya separuh jalan sahaja. Buat separuh jalan aja. Time suka kita buat, yang tak suka tak payahlah. Datanglah bala bencana apa pun tak akan buat. Dulu time waktu Iraq diserang, saya ingat banyak masjid, banyak surau mengamalkan kunut nazilah. Orang ramai waktu tu, waktu Iraq diserang, waktu tsunami dulu ni, orang pakat ramai datang ke masjid. Tapi habislah dalam masa takat 2 bulan. Habis 2 bulan, masuk 3 bulan, habis masjid kembali kosong. Orang dah kembali lupa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa berlaku begitu? Kita tak pernah berdoa. Kadang-kadang kita bertanya, macam mana kawan ni seronok dia boleh beristiqamah dalam beramal. Aku ni berat. Kadang-kadang kita tak pernah minta kepada Allah Ta'ala. Ada seorang muslimah di Gombak. Bila kita cerita tentang doa, dia sebut apa? Dia kata, barulah hari ini saya tahu, saya mengamalkan doa ini daripada sekolah menengah. Sekarang dia dah ada cucu. Amal lepas banyak baca dia doa ni. Dah bila Ustaz cerita begini, barulah saya dapat rasa banyak benda yang berlaku pada saya jadi senang. Jadi senang. Dia kata salah satu dia, saya pergi hospital HKM. Sampai di hospital tu, sampai aja mesti saya boleh parking. Saya tak tahu hospital HKM ni parking dia bukan ada. Pergilah cari parking, pusinglah setengah jam nak cari parking, punya lah susah. Dia kata setiap kali saya pergi mesti ada tempat parking. Tengok. Dia kata setiap kali saya nak pergi rumah siapa-siapa menggunakan alamat sahaja, mesti sampai. Mesti sampai, tak payah nak sesat sana sini. Ikut aja kereta saya bawa. Kalau rasa-rasa nak kona kanan, mesti sampai. Senang. Dia kata berhadapan dengan jiran-jiran dia yang masya-Allah lah, jiran-jiran macam-macam. Tuan-tuan belum tamat, tuan-tuan tahu lah jiran tuan-tuan bagaimana kita duduk di atas perenggan dia duduk di atas perenggan kita. Ni sepadan tanah dia, sepadan tanah kita. Nak bina apa pun tak boleh, pokok kita pergi sebelah sana dia marah dengan kita. Jadi kita pun terpaksa lah potong. Ini di taman tu, di kampung lagi lah tuan-tuan. Jangan. Di kampung ni kalau asal usul tanah kita itu diberi oleh mak ayah kita, tidak ada batu tanda. Gaduh. Tuan-tuan, dia boleh ambil batu tanda tu, dia letak di tempat lain. Nanti bila kita datang, dia kata batu tanda kat sana, dia boleh buat sampai begitu. Jangan main. Yang dikatakan manusia. Jangan main yang dikatakan manusia dengan tanah dia, jangan main. Dia sanggup buat sesuatu. Waktu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, berbalik pada apa yang kita sebut, bahawa manusia ini memerlukan kepada doa. Memerlukan kepada doa. Rabbi yassir wala tu'assir. Nak sembahyang pun kena berdoa. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamnin bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku. Sebab apa? Urusan sembahyang. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab apa kita minta pada Allah dipermudahkan urusan sembahyang? Sebab kita tak nak jadi munafik.
Munafik ni, orang munafik ni dia tahu kata semayang, tapi dia tak boleh nak istiqamah. Dia kata berat lah ustaz, berat dia munafik. Kena buang sifat munafik. Macam mana nak buang? Kena berdoa pada Allah supaya kita dapat sungguh rajin nak bersemayang. Sebab apa munafik ini dia menjadi musuh Allah? Sebab orang munafik dia duduk di tengah masyarakat. Kita bukan kenal dia. Ni kita kena duduk dalam surau macam ni. Kita bukan kenal dia. Dia pakai pakaian macam kita, tapi hati dia tak bukan percaya dengan Allah Ta'ala. Datang pun kadang-kadang tak selalu, hanya buat sesuatu pada masa-masa yang tertentu, buat agama pada masa-masa yang tertentu sahaja. Sebab tu Allah Ta'ala murka. Sebab memang kita tak kenal dia, tapi dia boleh merosakkan kita. Sebab tu kita nak kena berdoa. Dan orang munafik ni disebut dalam Al-Quran, innal munafiqin fi tarkil asfali minan nar. Orang munafik ni duduk dalam kerak api neraka, bawah sekali daripada orang-orang kafir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa meringan-ringankan akan sembahyang, maka diseksa atasnya 15 seksaan. Orang yang meringankan sembahyang diseksa dengan 15 seksaan. 6 di atas dunia, 3 sewaktu ketika matinya, 3 lagi sewaktu di dalam kuburnya, 3 lagi sewaktu bertemu dengan Tuhannya di padang mahsyar. Ada 6. Yang pertama 6 ada 15 azab. Sewaktu atas dunia ni pun Allah nak tunjukkan. 3 sewaktu dia nak mati, 3 lagi di dalam kubur, dan 3 lagi sewaktu dia nak bertemu dengan Allah di padang mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita kira pahala kita? Sebab apa kita nak kena kira pahala kita? Sebab malaikat Raqib dan Atid dia berkira-kira dengan pahala kita. Malaikat Raqib dan Atid yang lebih baik dan jahat, dia akan berkira dengan pahala kita. Dia akan kira sungguh-sungguh. Waktu dalam sebuah hadis Nabi sebut, mana-mana orang yang derhaka pada ibu dan ayah, umur dia 30 tahun dipendekkan oleh Allah jadi 3 tahun. Mana-mana orang yang taat pada ibu dan ayah, jadi anak soleh pada ibu dan ayah, umur dia 3 tahun dipanjangkan oleh Allah 30 tahun. Yang derhaka 30 tahun pendek jadi 3 tahun. Mana orang yang soleh pada anak ayah dan ibu dia, Allah bagi patut umur dia 3 tahun menjadi 30 tahun. Bukan bermaksud 3 tahun jadi 30 tahun tu Allah tambah umur, bukan. Umur kita dah 80, Allah nak tambah lagi kan jadi 120 dah, Allah tak tambah. Iakah umur kita yang 30 tahun jadi 3 tahun? Iakah berapa banyak orang yang jahat pada hari ini tak mati-mati? Bukan umur tu yang panjang. Dia bukan umur yang disebut oleh Nabi, nisbah kepada rezeki, nisbah kepada pahala dan kebaikan. Orang yang taat pada ibu dan ayah, dia tak sekali dia taat, maka Allah beri pahala pada dia macam 30 tahun. Oh, banyak macam 30 tahun. Tapi orang yang derhaka, Allah beri kepada dia pahala juga. Patut dapat 30 tahun macam 3 tahun. Macam 3 tahun dia jadi buat pahala, bermakna pahala dia tak banyak, ketenangan dia tak banyak. Cuba bayang tuan-tuan, ni katakanlah satu hari kita sembahyang Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, sembahyang berjamaah. Katalah sembahyang berjamaah 27 kali dengan 5 waktu 135. 135. Kita pun datang majlis ilmu malam ni diberi pahala 1135. Oh kan? Kita pun sembahyang sunat. Sehari semalam sembahyang sunat, ada sembahyang sunat qabliyah. Sebelum sembahyang selepas azan tu sembahyang 2 rakaat 10. Dah dapat dah 1000
145. Campur pula dengan yang selepasnya 10, ditolak lagi 4, asal tak buat, subuh tak buat, sunat selepas dia, jadi 6. 1145, 1151. 1151 satu hari. Satu hari. Kalau 3 hari, berapa? 3,000. 3,000. Pahala kita 3 hari 3,000. Cukupkah 3,000 tu? Kalau kita derhaka pada mak ayah, cukupkah 3,000? 3,000 pahala tu nak cover 30 tahun kita? Cukup. Kita hidup belanja 3,000, cukupkah kita ada 3,000 nak belanja untuk 30 tahun? Mana cukup? Mana cukup? Kadang-kadang dapat gaji 3,000 pun seminggu habis resap. Lincin. Itu yang dikatakan nisbah pahala tu. Bila derhaka tu, Allah tarik pahala tu menjadi kecil. Menjadi kecil. 30 tahun pahala dia hanya dapat 3,000. Kalau ibarat duit tak cukup. Pernahkah kita kira sampai ke tahap tu? Kena kira, tuan-tuan. Pahala ni kena kira. Nak macam mana nak kira? Buat dah baik banyak-banyak. Itulah yang dikatakan kira. Sampai tak terkira-kira lah buat baik banyak. Tak tahulah, saya pun tak terkira lah Ustaz, banyak sangat. Kuliah hari ini saja macam muslimat. Tengah hari datang, pagi datang, petang datang, maghrib datang. Tanya lagi, Malaysia ada kan kuliah? Datang. Ada lagi majlis yasin. Datang. Bermakna sehari tu dia dah dapat 5,000. Entahlah Ustaz, tak tahu nak kira. Punyalah banyak. Okey. Tapi kalau sampai boleh kira, ada lah Ustaz sikit-sikit. Tadi sembahyang zuhur seorang, 1. Sembahyang asar pun seorang, 1. 5 waktu sembahyang seorang je, pun dapat 5. Sembahyang sunat tidak banyak. Tentulah kebaikan yang kita buat. Kita pun datang surau bubuhlah RM1, baru dapat RM1. RM1 baru dikira 1. Baru 6. Kalau 3 hari, 6 kali 3 baru 18. Pahala cukupkan 18 hari nak cover 30 tahun? Tak cukup lah. Tapi kalaulah kita buat pahala, Masya Allah, kuliah datang, bayar semua macam tadi lah. Macam tadi lah kita cerita tadi. Mayang jemaah datang, buat berjemaah tak di rumah pun, di surau tak apa, di rumah dapat juga 27. Katalah tadi kita datang dengan majlis ilmu, dapatlah 4,000. 4,000. Kalau 1 tahun 10 bulan kita ambil, dah 40,000. 40,000 campur lagi dengan 48,000. 4 sebulan 4,000, sebulan lagi 4,000, sebulan 12, 48,000. 48,000. 1 tahun 48,000. Tuan-tuan hidup 30 tahun. Ini mana? 48,000 kali pula dengan 30 tahun. Banyak. 160 juta apa? Banyak. Saya kira tuan-tuan tadi saya ajak muslimat Taman Permata. Kita kira pahala. Cuma bayang jutaan ringgit. Nak kita belanja 30 tahun. Cukup tak? Cukup. Tu yang Nabi kata. Mana-mana orang yang taat pada ibu dan ayah, dia hidup 3 hari macam 30 tahun. Maksudnya 3 hari dia buat baik, macam dia dapat pahala 30 tahun. 3 hari dia buat kerja, macam dia bekerja dah 30 tahun. Juta. Malam ada birak saya hantar dalam handset saya, gambar kereta apa kan, Alphard atas sikit apa nama, Wellfire. Dia kata berapa dia? Kalau murah boleh dah beli. Dia kata dalam 380,000. Allah, 380,000 kalau gaji sebulan 3,000, 10 bulan 30,000. Kalau 12 bulan 36,000. 36,000 kalau 10 tahun baru ada 360,000. Kalau 10 tahun tu kosong, tak payah makan apa, semua makan ikut aja. Pergi surau minta makan, pergi kedai minta makan, tak makan apa, 3,000 tu simpan semua. 10 tahun tu belum tentu boleh dapat kereta tu. Sebab kereta tu 380,000 tu dia. Kita baru 360,000. Nak boleh 10 tahun ke umur kita, belum tentu.
yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita hidup atas muka dunia, tak tahu nak kira banyak punya pahala, okey. Tapi kalau kira ada lah sikit-sikit lagi sembahyang, kira ada sikit-sikit, bagilah sehari, bila seminggu sekali sembahyang Jumaat itu pun kalau pergi awal, kalau tak pergi awal dah lah pahala sedekah pun tak dapat, pahala nak sembahyang Jumaat pun tak ada lah. Kan Nabi sebut mana-mana orang pergi sembahyang Jumaat ni, sampai sebagai orang pertama dapat pahala sebesar seekor unta. Unta ni 7,000 seekor. Setiap minggu dapat 7,000. Sebulan 28,000 sebulan. Allah campur pula ni dengan 4,000 lebih. Oh banyak tuan-tuan, 28,000. Tapi kalau 30 tahun pergi sembahyang Jumaat, imam dah naik atas mimbar, Bismillah, Assalamualaikum, dah kita pun terhegeh-hegeh sampai. Selama itulah Nabi kata sembahyang sah tapi pahala tak ada. Ibarat orang yang bekerja tapi tak dibayar elang. Macam mana agak-agak? Macam mana agak-agak pergi kerja orang tak bayar elang? Pergi kerja orang tak bayar elang. Satu hari okey lagi, sekali, 2 kali, 5, 3 kali tak bayar juga agak-agak. Jangan mengamuk kita, ya kan? Mengamuk kita. Dalam bajet kerajaan, bukan kerajaan tak bagilah ke kita duit raya, duit anak-anak, nak naik sekolah ni tahun baru. Oi, ngamuk kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tu yang dikatakan pahala. Sebab itulah mana-mana orang, kata Nabi, yang dia meringankan sembahyang, maka diberikan pada dia 15 azab. Siapa yang meringankan sembahyang? Tengok dulu. Orang yang meringankan sembahyang ni bukan orang tu tak sembahyang. Oh, tak sembahyang sebut dah di atas tadi, kafir. Tak sembahyang, tak jadi munafik, kafir. Tapi orang yang meringankan sembahyang ni kerana 2 sebab. Yang pertamanya bacaan dalam solat dia tak betul. Dia baca Fatihah tak betul, dia baca ayat-ayat zikirnya tak betul, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tak betul. Dia baca apa-apa ayat atau apa-apa doa dalam sembahyang tak betul, pakai main sebut dia. Kita tengok bulan Ramadan, bila tak Bilal sebut Allahumma shalli ala Muhammad wa alaihi wa sallam. Bila aja kita sebut la ilaha illallah, dengar belakang la ilaha illallah, la ilaha illallah, bila dah lalu apa makna la ilaha illallah, tak tahu pun dengar. Sebab apa berlaku begitu? Sebab tak belajar. Macam mana nak buat? Nak belajar. Saya ustaz sekarang nak belajar gini, tak ada. Nak datang ustaz yang mengajar semua muda-muda. Allah Ismail, tak apa, malu beli sini. Saya dah tua-tua nak belajar. Selagi tak mati, selagi itulah belajar. Sebab apa? Mana-mana orang yang mati dalam keadaan dia masih belajar, maka mati dia dikira mati syahid kecil. Mati syahid kecil ni Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Tahu apa dosa-dosa kecil? Kita marah ke orang, kita dendam ke orang, kita dendam ke kawan tu. Kawan tu tak tahu apa dosa kecil. Kan? Surau buat nasi, kita pun nasi ambil banyak daripada orang, bagi diri lah kat dia. Kita pun sapu tujuh sampai 3-4 bungkus. Orang datang daripada belakang, oi kat aku tak ada. Ambil lah kita. Yang kita tu ambil lebih, dosa kecil. Kita dah ambil pahala orang. Tuan rumah tu buat untuk ambil seorang sikit, tak, kita ambil semua. Kita ambil separuh lebih. Simpan dah, ada yang ada lah sikit-sikit, bolehlah kerak-kerak. Yang banyak kita ambil, kerana kita dah ambil pahala orang. Dosa kecil. Allah hapuskan dosa kecil selama mana kita niat untuk belajar ilmu. Kita datang belajar ilmu malam ni, mesti bila habis aja majlis ni mesti berniat. Apa niat kita? Esok nak datang lagi lah. Jangan tiba-tiba bagi tahu awal dalam hati, esok dia datang nak dia inuri pula. Tak payah, niat aja datang. Tiba-tiba tak boleh datang, tak apa, dah ada niat dah. Dah ada niat dah. Macam kita lah nak bangun subuh. Nak bangun subuh, kadang-kadang kita tidur tu seolah-olah macam tak nak bangun subuh.
jam tak kunci, tak pesan ke isteri, nanti kejutkan ayah. Tak pesan. Seolah-olah nak tidur subuh tu agak-agak kadang jaga sembahyang, tak jaga tak sembahyang, sampai tak buat persiapan. Itu tuan-tuan. Kita nak pergi Mekah pun kita bersiap dah sebulan. Di kampung saya sebulan dah bersiap. Pagi saya tu tulis di beg dia, kemudian tulis di barang-barang makan tu. Saya tengok apa benda lah dia bumbih kecil-kecil. Tanya makcik bumbih apa, dia kata ustaz ni belajar. Sudah apa belajar dalam bahasa Arab? Kena tulis. Dia kata kalau tak tulis nanti dia punya immigration dia buka belajar ni, buka pula dia buat mampi. Dia kata tak payah tulis belajar, kita tulis pakmun ni makanan. Bawa serai, bawa ikan bilik, bawa dengan asam kuping. Siap makanan saja satu beg sebulan. Lepas tu saya kata, makcik bawa yang ni cukup kan? Dia kata ni cukup, ni nak 2 minggu sebulan ni, cukup lah nak pergi buat haji ni. Dia kata ada 2 benda yang makcik nak kena bawa lagi. Dia kata kena bawa lagi ustaz 2 benda. 2 benda yang ni kena bawa. Kalau tak bawa yang ni, yang ada dalam beg dia tak boleh buat apa. Dia kata apa benda ustaz? Yang pertama tonggek, yang kedua dapur. Tonggek dengan dapur kena bawa. Dia kata kena bawa. Ya. Kalau tak bawa, siapa nak masak belajar? Makcik tu Arab tu masak, mampu tak masak kan? Nanti kalau dia nak masak serai, takkan kita nak bagi dia masak. Kita barang yang kita bawa, kita nak masak je dengan bawa dengan santan kering. Nampak saya nampak kalau kamu ni tu sebulan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak mati syahid, nak pergi Afghanistan susah dengan belanja, dengan kederat kita. Tak apa, kita berniatlah moga-moga dapat syahid kecil. Habis je kuliah, niat dalam hati, esok aku nak datang kuliah subuh. Datang-datang tengok tak ada, tak apa lah. Tengok tak ada kuliah subuh, ustaz tak datang. Tak apa. Tak apa, sebab apa? Kita dah berniat. Habis je kuliah subuh esok, malam ni nak datang ni. Walaupun kita tahu, kita tak boleh datang. Sebab apa? Sebab kenuri. Memang tak sampai lah. Kenuri tu Syahala, lepas Syahala Subang Jaya, lepas Subang Jaya nak pergi Kelang, lepas Kelang nak kena pergi patah balik ke Kajang. Susah tu. Nak patah balik pula memang takkan sampai, tapi berniat nak datang ke kuliah maghrib. Mati kita celah-celah tu Allah bagi syahid. Lepas tu orang yang meringankan sembahyang ni orang-orang yang tak ada ilmu tentang sembahyang. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak menjaga waktu sembahyang. Allah Alam, cukup sekadar itu. Kita sambung lagi. Orang yang mengingatkan sembahyang. Sebab itu perbahasan tentang sembahyang besar dan panjang. Tentang kena sabar lah ya. Sabar. InsyaAllah lama mana niat dalam hati kita nak datang lagi majlis ilmu, InsyaAllah moga-moga Allah bagi syahid lagi. InsyaAllah. Allah Alam, cukup sekadar itu. Yang baik kepada Allah, yang kuat kemudian terima kasih. Kalau ada perkataan atau contoh yang saya buat pada malam ini tak sedap, tuan-tuan dengar tersentuh hati tuan-tuan sebab kekasaran bahasa, sikap saya, minta maaf. Yang itu hanya sekadar contoh yang boleh kita fahami. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya وعلمنا
Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan yang nak, saya ada bawa orang bacaan Al-Quran sepanjang Ramadan. Tuan-tuan yang nak ikuti, boleh ikuti melalui berikan nama-nama arwah untuk dihadirkan. Dan satu arwah hanya RM5 sahaja. Dan RM5 itu niatkan wakaf. Sebab saya tengah kumpul duit untuk membeli sebuah kenderaan yang boleh diguna pakai oleh pihak surau kami lah. Banyak benda yang kami nak pakai. Dan duit itu saya akan masuk dalam tabung tersebut. Dan saya cari juga melalui baju-baju terpakai, baju yang tuan-tuan bagi hari ini hampir setengah lori itu. Ubat ini banyak sekali bagi. Hari itu ni saya dah balik jual habis dah tuan-tuan. Jadi duit itu saya kumpulkan. Dan adalah baru RM10,000. Saya nak kena cari lagi sekurang-kurangnya RM60,000 lagi untuk membeli kenderaan. Dan kalau tuan-tuan nak bagi lagi baju, saya akan bawa lagi lori pada 15 hari bulan Jun. Saya nak ambil, kalau ada di sini saya singgah ambil. Sebab saya ada berjanji dengan orang Subang Jaya untuk 15 hari bulan. Dan ada satu tempat di Shah Alam dekat dengan masjid Masjid Section 14. Kalau tuan-tuan nak bagi, telefon saya nanti, saya akan datang ambil 15 di bulan. Tuan-tuan ni akan wakaf. Sebab baju itu saya bagi jual dengan harga RM1 sahaja. Tapi RM1 itu cukup bernilai. Kerana apa? Pahala pada tuan-tuan. Satu baju, kalau 20 baju 20 hari, ada orang tu di dekat dengan terus. Tetap boleh ambil. Dan kalau nak pergi hari ini boleh, nak bagi kemudian nak masuk dalam bank, tak ada masalah. Allah